Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-mustafa al-amin wa sayyidil ghurril muhajjalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan pendengar rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pagi ini kita sekali lagi kita menyambung bacaan kitab Umdatul Ahkam oleh Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala, dan kita pada kuliah lepas kita dah membaca hadis yang ke-8, iaitu hadis dari Abdullah bin Zaid bin Asim. Ya. Baca sekali lagi agar kita mengambil barakah daripada hadis Nabi SAW. An Amr bin Yahya Al-Muzani rahimahullahu taala an abihi قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور وغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور ومضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. Dari Amr bin Yahya Al-Mazini, dari bapaknya berkata, aku pernah menyaksikan Amr bin Abi Hasan berkata kepada Abdullah bin Zaidin rahimahu radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zaid bincanglah, itu sahabi yang membicarakan tentang wuduk, hadis yang cerita pasal wuduk. Adapun seorang lagi Abdullah bin Zaid yang menceritakan tentang azan, itu nama Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Okay. Yang ini Abdullah bin Zaid bin Asim. Tentang wuduk Nabi SAW, lalu dia diminta mengambilkan satu gayung air. Dan kita sebut dalam riwayat yang lain, gayung itu daripada safar, daripada tembaga. Dan kita huraikan panjang berkenaan dengan isu ni, bekas wuduk yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Dan kita umat Islam dilarang untuk menggunakan bekas wuduk yang diperbuat daripada emas dan perak. Adapun selain daripada emas dan perak, sekiranya daripada barang yang berharga, kalaulah dia berharga kerana dia punya berharga tu, dia berharga kerana bahan-bahan yang berharga. Seperti apa? Seperti daripada batu, permata atau seumpama dengannya. Maka yang ni dia sama ada dia jatuh dalam hukum makruh. Okey, dia makruh. Seperti boleh tak kita pakai wuduk daripada bekas yang diperbuat daripada berlian, katakanlah. Berlian dia bukan, katakanlah bekas tu bekas besi tapi ada berlian. Maka hukumnya jaiz ma'al karahah, makruh. Okey. Yang tak makruh kalau dia tu bernilai kerana cara pembuatan yang bernilai, cara pembuatannya. Okay. Kalau cara pembuatannya yang berkualiti namun dia tidak diperbuat daripada bahan-bahan yang berharga, bahan-bahan yang bernilai, maka dia diperbolehkan, jaiz tanpa karahah. Ini boleh tanpa ada kemakruhan dekat situ. Kemudian dia memperlihatkan kepada mereka cara wuduk Nabi SAW. Ia menuangkan air dari gayung ke telapak tangannya. Ini sama macam hadis Umran, hadis Abu Uthman bin Affan sebelum ni. Bahawa Nabi SAW, Nabi apa? Nabi ambil fa'afuragha yadaihi min ina'ihi. Dia Nabi tuangkan. Okey. Wa ghasalahuma. Kan? Dan Nabi pun Nabi pun membasuh kedua tangannya. Lalu mencucinya 3 kali. Jadi kita kata yang ni kita akan tengok nanti mana yang hukum sunat, mana yang fardu. Kemudian masukkan tangannya ke dalam gayung, lalu berkumur, lalu masukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya dengan 3 kali celupan.
Kemudian memasukkan tangannya ke dalam gayung, lalu membasuh mukanya 3 kali. Dan kita bincang hari itu berkenaan dengan masuk tangan dalam gayung ni, iaitu dia tidak menjadi mustakmal. Sebab apa tak jadi mustakmal? Sebab dia niat untuk dijadikan gayung. Dia tak jadi mustakmal sebab dia berniat untuk dijadikan alat untuk mencedok. Namun kalau dia digunakan memang untuk basuh, memang bukannya tujuan dia untuk cedok, memang dia nak basuh dalam bekas tu, maka dia akan jadi mustakmal pada basuhan yang pertama. Pada basuhan pertama tu jadi mustakmal. Lalu membasuh mukanya 3 kali, kemudian membasuh kedua tangannya 2 kali sampai ke siku. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam gayung, lalu mengusap kepalanya dengan tangannya, mulai dari bahagian depan ke belakang dan menariknya kembali sebanyak 1 kali. Maksudnya Nabi dia mula daripada depan kepala dia, okey, kemudian Nabi ke belakang, kemudian Nabi ke depan balik. Okey, 1 kali. Ini kita akan bincang nanti berkenaan dengan sapu kepala ni. Yang mana sunnah? Sunnah sapu kepala ni sekali ke 3 kali. Lalu membasuh kedua kakinya hingga ke mata kaki. Dalam riwayat yang lain, beliau memulakan badan Abi Muqaddami Ra'si, mulakan dari bahagian depan hingga diusap hingga ke tengkuknya. Maksudnya bukan tengkuk sebab yang ni kena silap, dia jangan salah faham sebab terjemahan ni kata hingga ke tengkuk. Ini ila qafah. Qafah ni bahagian kepala sebelum tengkuk. Okey, bahagian kepala sebelum tengkuk. Okey. Thumma raddahuma, kemudian Nabi mengembalikannya ke bahagian yang beliau. Masih basuh tengkuk? Tak ada. Basuh tengkuk tidak sunnah. Okey. Sebab kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, membasuh tengkuk ketika berwuduk itu bid'ah. Membasuh tengkuk, maksudnya kita basuh tengkuk, leher tengkuk. Okey, itu adalah bid'ah. Okey. Itu bid'ah. Basuh tengkuk bid'ah tuan. Macam setengah orang dia basuh tengkuk. Kena ada doa khas pula. Ini kita akan tengok nanti. Okey. Kemudian dalam riwayat lain Rasulullah SAW mendatangi kami lalu mengeluarkan untuk beliau suatu air dalam satu wadah dari kuningan. Nampak? Jadi saya kata tadi. Fa akhraja lahu min taurin min sufr. Ada kat sini dari kuningan. Yang ni terjemahan ni yang saya kata kurang tepat ni. Dalam satu wadah bekas dari kuningan. Apa kuningan ni? Ini terjemahan yang kurang halus daripada penterjemah risalah ni lah. Okey. Bapak tak nak mengampuninya. Sufr ni maksudnya tembaga. Bukannya kuningan. Kalau kata kuningan ni apa benda pula kan? Jadi satu air dalam satu wadah dari kuningan, maksudnya kuningan ni adalah tembaga. Sufr maksudnya tembaga. Okey. Kemudian kita pada kuliah yang lepas, kita cuba nak susun maklumat ni menurut mazhab Syafi'i. Rahimahullah ta'ala. Okey. Okey. Jadi kita susun balik maklumat. Kita dengan kita kita susun balik maklumat supaya kita susun mana yang fardu, mana yang wajib, mana yang fardu, mana yang rukun dan mana satu yang sunat. Dan kita sebut bahawa dalam mazhab Syafi'i, disebut mazhab Syafi'i rahimahullah, bukan sebab kita ditaksub mazhab Syafi'i, tidak, bukan. Dia sebut mazhab Syafi'i dulu supaya kita ni dapat maklumat yang tepat tentang mazhab Syafi'i. Okey, supaya kita tidak Jadi yang pertama sekali kita kena faham dalam mazhab Syafi'i
Dalam mazhab Syafi'i, dia rukun wuduk tu ada 6. Pertama, an-niyatu 'inda ghusl wajh. Dan kita bincang panjang tentang niat. Beza niat dengan azam. Itu yang sebut bulan lepas. Beza niat dengan azam. Banyak orang dia tersilap dalam masalah niat, dia ingat niat itu ialah azam. Niat itu di sisi mazhab Syafi'i apa dia? Niat di sisi mazhab Syafi'i adalah kehendak yang kuat di dalam hati yang disertai terus dengan perbuatan. Kat situ penting. Yang ini bezakan mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain. Ini kita sebut bulan lepas, iaitu dia kehendak dalam hati, azam dalam hati, kita kata qasad. Itu kehendak yang kuat, iradatu qawiyah, kehendak yang kuat dalam hati untuk dia terus melakukan. Kemudian dia terus disertai dengan perbuatan. Kalau tidak disertai dengan perbuatan, dia tak masuk. Okey, mesti disertai dengan perbuatan. Maksudnya ketika membasuh wajah. Okey. Kemudian membasuh wajah. Dan kita sebutlah wajah tu ialah apa? Daripada tempat tumbuh rambut daripada atas kita sampailah dekat bawah dagu, tu. Jadi termasuk sekali dalam dagu, dan kiri dan kanan itu daripada depan sikit lubang telinga, iaitu daripada lubang telinga tu sampai ke lubang telinga sebelah sini. Sebelah kanan ke sebelah kiri atau kiri sebelah kanan. Itu wajah. Dan wajib basuh semua bulu-bulu yang ada pada wajah. Wajib membasuh semua bulu-bulu yang ada pada wajah. Kalau bulu kening dia tebal, dia kena basuh bulu kening. Kalau misai dia tebal, dia kena basuh misai dia. Mesti wuduk masuk dalam. Yang dikecualikan hanyalah apa dia? Janggut. Okay. Bila janggut, yang ni kita sebutlah jadi dua. Satu janggut yang lebat, satu janggut yang nipis. Janggut yang lebat, cukup sekadar kita menyapu di luar sahaja. Itu yang wajib. Kita sebutkan yang wajib. Sekadar luar janggut sahaja. Okey. Sekadar luar janggut sahaja. Adapun janggut yang nipis, dia wajib basuh sehingga ke kulit. Ke kulit wajah tu lah. Dan janggut itu daripada mana? Daripada tulang pipi tu. Tulang pipi kanan dan kiri sampailah ke bawah. Itu maksudnya janggut. Okey, janggut itu daripada mana? Bukan janggut tu hanya bawa dekat bahagian dagu saja. Janggut itu apa saja yang di tulang pipi, kiri kanan, sampailah yang ni. Itu yang dipanggil janggut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan silap faham maksud janggut. Dan itulah kita tengok kenapa lapak Arab kalau simpan janggut kan sampai lebat tu, sampai kat pipi. Orang Melayu kita simpan janggut seciput dia dekat dia punya dagu dia. Jadi sebab apa? Sebab faham. Tak nafi dah satu. Ini sebab genetik lah orang Melayu ni janggut tak lebat. Kan? Satu lagi ialah masalah dia ialah kerana mereka tak faham. Mereka sangkakan janggut itu apa yang di dagu saja. Lalu mereka pun simpanlah seciput di dagu, janggut dekat dagu. Kan? Pentingnya simpan seciput di dekat dagu. Itu yang kita silap faham. Janggut tidak. Janggut itu apa saja yang di tulang rahang kita ni. Itu semua adalah janggut dan disimpan. Itulah namanya janggut. Dan macam mana, jarak mana? Jadi para ulama mazhab Syafi'i dia detailkan masalah. Itu jarak apa? Jarak orang yang bercakap dengan kita. Dia nampak dekat. Jadi nak kata dia nipis atau tidak nipis, tengok apa dia punya jarak dia. Jarak dia kalau jarak orang tu jarak yang percakapan, normal. Tak perlu menjerit, tak perlu angkat suara. Maka kalau dia nampak kita punya kulit janggut kita, maksudnya janggut kita nipis. Kalau dia tak nampak kulit janggut kita, dia nampak bulu je, maka itu namanya janggut yang tebal. Okey, yang wajib hanyalah sapu bahagian luar sahaja. Okey, itu bahagian wajah, basuh wajah. Kemudian basuh tangan. Basuh tangan hingga ke siku. Itu menunjukkan bahawa kita mulakan daripada tangan, bukan mula daripada siku. Jangan terbalik. Ada setengah orang, kadang-kadang saya nampak ke masjid, dia basuh siku ke bawah. Tak, tangan, kemudian kita bawa air itu ke siku. Tangan sampai ke siku. Adakah siku termasuk juga? Ya, siku termasuk sebab dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa maksudnya ialah termasuk sekali. Kemudian dia menyapu sebahagian kepala. Dalam mazhab Syafi'i, sapu sebahagian kepala itu wajib. Sapu sebahagian kepala ni mana-mana bahagian kepala 3 helai rambut ada di kepala, maka masuklah yang wajib.
Okey. Tapi kena ingat, 3 helai rambut tu ialah dalam daerah kepala. Dalam daerah kepala. Dalam kawasan kepala. Kalau rambut dia berjurai sampai lebih dari kawasan kepala, kemudian kita sapu dekat rambut tu, dekat luar bahagian kepala, maka tidak sah. Okey. Maka tidak sah. Okey. Faham eh? Jadi tak sah. Dia mesti kawasan tu dalam daerah. Dan mazhab Syafi'i hukum dia sunat. Kenapa hukum dia sunat? Sebab bukan, sorry, yang wajib pun sapu sebahagian kepala saja. Kenapa dalam mazhab Syafi'i wajib sebahagian kepala saja? Sebab ada hadis Nabi SAW. Wamsahu bi ru'usikum. Quran tu bi tu mazhab Syafi'i kata, Imam Syafi'i rahimahullah, bi tu maksudnya ialah ba'du ru'usikum, itu sebahagian kepala kamu. Kemudian berlakulah khilaf antara Syafi'i dengan Hanafi. Sebahagian itu banyak mana? Mazhab Hanafi kata sebahagian itu 1/4 daripada kepala. Mazhab Syafi'i kata 1/4 daripada kepala. Adapun dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, kita kata sebahagian itu mana-mana bahagian. Kat depan ke, kanan ke, kiri ke, atas ke. Cuma kenapa kita sapu kat depan? Sebab Nabi buat macam tu. Nabi sapu kat depan. Lepas tu Nabi pernah sekali Nabi pakai serban dan Nabi tolak dengan air tadi. Dan Nabi sapu lain di atas serban baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu bahawa yang wajib kepala. Itu nama Syafi'i. Cuma yang kita sebut nanti dalam bab sunat, dia satu keseluruhan kepala. Macam ini yang wajib sapu sebahagian. Jadi kaki itu yang kaki dia bulu lembat, maka dia kena sapu sekali, basuh sekali. Tak cukup. Okey. Okey. Maka dia apa dia? Dia kena tertib, maksud ikut turutan. Itu maksud tertib Tertib bukan berturut-turut. Tertib maksud kena ikut turutan. Kenapa saya sebut ni? Saya tekankan sekali. Tertib maksud kena ikut turutan. Kena ikut turutan. Okey, apa maksud ikut turutan? Maksudnya lepas kita niat, kita kena basuh muka. Lepas kena basuh muka, kita kena basuh tangan. Lepas basuh tangan, kita sapu kepala. Lepas sapu kepala, kita gosok. Sapu kaki, basuh kaki. Okey. Nah, jadi itulah dia, kita kena turutan. Kat sini kita faham. Mazhab Syafi'i tidak mewajibkan berturut-turut. Mazhab Syafi'i mewajibkan ikut turutan. Apa maksud ni, tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian? Maksud dia, katakanlah mula-mula saya ambil wuduk, saya basuh muka. Saya nak basuh muka. Lepas tu saya pergi gosok baju. Lepas gosok baju, saya basuh tangan pula. Kemudian saya pergi masak. Lepas masak, saya sapu kepala. Lepas tu, saya pergi sidai kain. Lepas sidai kain, saya basuh kaki. Sah tak? Jadi hukumnya sah. Hukumnya sah. Okey. Nampak tak? Jadi itu beza, itu ikut turutan. Dia bukannya berturut-turut. Berturut-turut dalam mazhab Syafi'i sunat. Berturut-turut dalam mazhab Syafi'i sunat.
Betul-betul mazhab Syafi'i sunat. Okay. Sebab itulah kita kena faham masalah ni. Okay. Sebab ada setengah orang dia silap faham. Dia akan betul-betul sunat. Betul maksudnya betul-betul ialah lepas basuh satu anggota wuduk sebelum kering dia kena basuh anggota wuduk yang satu lagi. Itu maksud betul. Okey. Yang ikut turutan tertib dengan ikut turutan. Okey. Okey. Itu masalah. Okey. Cuma dalam masalah tertib ni dikecualikan kalau kita terjun dalam sungai. Okey, dia terjun dalam sungai. Okey, dia terjun dalam sungai, dia terjun. Kemudian atau swimming pool, dia niat saja aku niat wuduk kerana Allah Taala. Kemudian dia pun terjun dalam sungai, atau terjun dalam tu. Kemudian dia tenggelamkan semua badan dia. Kemudian dia pun keluar. Okey, yang ni dia panggil apa? At-tertib al-qadari. Ni tertib juga, tapi tertib al-qadari. Okey. Itu satu yang pertama. Tertib tu terangkat. Tertib yang kedua, yang tak wajib, tertib yang tak wajib. Maksudnya kalau dia dapat tertib tapi tanpa ikut turutan, adalah apabila kita mandi wajib sekali dengan, maksudnya kita mandi wajib. Okey. Okey. Maksudnya bila dia mandi wajib, dan kita mandi wajib, okey, mandi wajib dia tak wajib ikut turutan. Ini beza wuduk. Okey, nombor satu kita kena ingat, mandi wajib tak perlu ikut turutan. Maksudnya kalau tuan-tuan niat mandi wajib, kemudian nak basuh mana? Nak basuh kaki dulu ke? Nak basuh tangan dulu ke? Nak basuh apa dulu ke? Tak ada masalah. Okey. Itu satu. Mandi wajib tak perlu ikut turutan. Jadi, isu yang kedua, apakah cukup kalau kita wajib saja tanpa wuduk? Ini soalan kedua. Jawapannya adalah dalam mazhab Syafi'i kata boleh terangkatnya mandi wajib wuduk dengan kita mandi wajib sekali. Maksudnya kalaulah kita mandi kita wuduk je, kita mandi wajib, perlu tak wajib wuduk? Tak wajib wuduk. Cuma dalam mandi wajib tu sunat kita ambil wuduk. Cuma dalam mandi wajib tu sunat kita ambil wuduk. Dalam mandi wajib sunat kita ambil wuduk. Tapi katakanlah dia tak ambil wuduk dalam mandi wajib, dia mandi je. Perlu tak dia ambil wuduk lain kalau nak solat? Tak perlu. Tidak perlu. Okey. Sebab apa? Sebab dia kata barakallahu fiik, itulah dia hukum dia sunat ambil. Jadi kat sinilah jadi bila kita mandi wajib tu dah mengangkat wuduk, jadi ada tertib kat dalam tu, dah tak ada tertib lagi dah. Maka terangkatlah hukum tertib di dalam masalah ini. Faham tak tuan-tuan? Ini yang rukun yang 6. Okey, ada soalan tak? Yang ke-6. Okey. Okey, barakallahu fiikum. Seterusnya, ini masalah rukun. Maka kita pergi yang sunat. Sunat ialah mazhab Syafi'i rahimahullahu taala, dia kata dalam mata Abi Suja' kata dalam mazhab Syafi'i yang sunat itu adalah okey. Yang sunat pertama sekali bismillah. Bismillah fi awal wudu. Maka dia kena baca bismillah pada permulaan wudu. Jadi dia kena baca bismillah. Ini sunat. Ada hadis, laisa minna, Nabi kata apa hadisnya? Tidak ada wuduk bagi siapalah wuduk aliman lam yuzkar ismallah. Tidak ada wuduk bagi orang yang tidak membaca bismillah.
Jadi tidak ada apa dia? Tidak ada wuduk bagi orang yang tidak membaca bismillah. Tidak ada wuduk bagi orang yang tak baca bismillah. Hadis ni ada. Cuma hadis ni para ulama diperkirakan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menghukum hadis ni tidak sahih, dhaif. Sebab itulah Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya bila dia cerita pasal sunatnya wuduk, dia tak bawakan hadis tadi yang saya sebutkan. Tidak ada wuduk bagi orang yang tidak membaca bismillah. Habis itu, kenapa sunat juga baca bismillah? Pertama, ambil umum daripada hadis Nabi SAW, iaitu perbuatan yang baik itu dimulakan dengan bismillah. Itu satu. Yang kedua ialah Imam Al-Bukhari dia buat satu qiyas. Dia buat qiyasul aula. Imam Al-Bukhari kata apa? Imam Bukhari bawakan hadis ketika seseorang itu bersama dengan isterinya berjima. Ketika kita berjima, yes. Nabi kata siapa yang ketika mendatangi isterinya dan dia baca bismillah, maka ketika itu syaitan tak akan bersama dengannya, dan anak yang lahir itu nanti kalau ditakdirkan dapat anak, maka anak itu tak akan diganggu syaitan. Anak itu tidak diganggu syaitan. Okey? Nampak tak? Jadi kalaulah ketika berjima nak baca bismillah, maka ketika wuduk lebih lagi lah baca bismillah. Okey, bismillah. Cuma al-akmal. Okey, mana yang sempurna? Baca bismillah macam tu saja ke atau baca bismillahirrahmanirrahim? Dekat sini dah ada silang pendapat, ada beza pendapat. Okey. Sebahagian ulama di kalangan ahlul hadis dia kata cukup dengan kata bismillah. Tetapi dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, bismillah itu adalah penamaan dia. Maksudnya bila Nabi kata baca bismillah, maksudnya Nabi kata bacalah bismillah, tapi dengan maksud Nabi ialah yang sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey. Dia jadi masa kita nak baca mula-mula nak wuduk tu, terkumpullah pada kita tiga ibadah. Apa dia? Pertama, ibadah kita sebut bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, basuh tangan. Dan ketiga, ibadah hati, iaitu kita niat. Lepas itulah ketika wuduk tu, Masya Allah, terkumpul tiga ibadah. Yang ni cantik ni, para ulama mazhab Syafi'i dia sebut. Apa dia? Ibadah hati, iaitu niat. Yang kedua, apa dia? Ibadah lisan, iaitu dengan baca bismillah. Yang ketiga, ibadah badan, iaitu ketika nak basuh tangan tadi. Cuma kena ingat, niat ketika basuh tangan itu dia panggil niatul mustahabbah. Niat yang sunat. Tetapi masa nak basuh wajah tu nanti dia kena niat sekali lagi, niat yang wajib pula. Ini sekali lagi saya sebut sekali lagi kat sini. Niat ketika basuh tangan masa mula-mula wuduk itu niat al-mustahabbah, niat yang sunat, niatul mustahabbah, niat yang sunat. Adapun niat ketika basuh muka, niat yang wajib. Jadi kalau tadi berapa kali niat, kena buat niat 2 kali. Nak buat amalan yang sunat, satu. Yang kedua, niat nak melakukan amalan yang fardu. Okey, dah baca bismillah. Okey, dia pun basuh tangan. Okey, basuh tangan. Wasala wajhahu wa wasala kaffain qabla idkhalihim al-ma'. Basuh tangannya sebelum dimasukkan dalam air. Sama ada sebelum lepas bangun tidur atau bukan lepas bangun tidur. Kat sini hukumnya sunat. Faham tak? Kita dah baca dulu awal-awal hadis. Hadis yang kedua bahawa disunatkan lepas bangun tidur kita basuh tangan. Itu tadi. Jadi itu satu sunat yang mustaqillah, itu sunat yang tersendiri. Dan sunat wuduk ni sunat yang tersendiri. Okey. Jadi itu sunat yang tersendiri, sunat yang berasingan, sunat yang tersendiri. Dia bukan yang satu gabungan. Bukan maksudnya kalau kita bangun tidur baru kita sunat basuh tangan 3 kali ketika nak wuduk. Tidak. Sama ada
sebelum lepas bangun tidur atau bukan lepas bangun tidur. Sama ada kita niat nak masukkan tangan dalam bekas ataupun tidak, memang dia sunat masuk 3 kali. Okey, itu yang pertama. Saya rasa dah boleh buka video. Tadi saya besar. Okey, saya buka video Okey. Sebab tadi ada masalah internet yang teruk, jadi saya tak nak biar suara masuk dulu. Okey. Kemudian dah masukkan air, dah masuk tangan 3 kali, kita pun magmadah, kita berkumur. Apa hakikat berkumur dalam mazhab Syafi'i, dalam para ulama kita dan sunnah Nabi SAW, iaitu kita masukkan air dalam mulut, kemudian kita harrakal ma', kita goncang-goncang air dalam mulut. Itu hakikat wuduk. Masukkan air kemudian kita goncang, bum, kita goncangkan dalam mulut tu, itu hakikat wuduk. Hakikat kumur. Adakah perlu kita membuang balik air kumuran tu? Itu tidak disyaratkan. Kat sini ada dia kata fi fami aula atau sawa'an kana majjahu am la, sama ada dia buang balik air ataupun tidak. Cuma masalah ni kita ada satu lagi poin yang kita tertinggal, iaitu kita siwak. Dah kumur, kita siwak. Atau kita siwak dulu, kemudian kita kumur. Dia siwak. Jadi baca bismillah dan siwak. Sebab Nabi kata laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Kalau aku tak nak menyusahkan umatku, saya akan nak mereka bersiwak. Jadi kita baca bismillah atau kita basuh tangan dan kita siwak. Boleh juga kalau kita siwak dulu sebelum nak kumur, sebelum nak wuduk tadi, kita siwak dulu siap-siap dan kita pun basuh tangan, bismillah, basuh tangan dan kita kumur. Jadi kalau ikut turutannya, siwak dulu supaya dapat pahala siwak. Dan siwak pula ialah apa saja perbuatan membersihkan gigi kita. Boleh, kalau nak pakai bergigi boleh, tak bergigi pun boleh. Cuma ada tak hadis khas berkenaan dengan kayu siwak? Ya. Kalau dia pakai kayu siwak kerana dia kecintaan dia kepada Nabi SAW dan khasiat yang ada padanya, maka fabiha wa ni'mat, maka baguslah, dapat pahala tersebut. Tapi kalau tak pakai kayu siwak, kemudian dia pakai bergigi, maka itu pun dapat pahala juga, kerana pahala tujuan siwak itu ialah untuk membersihkan mulut. Siwak tu maksudnya bersihkan. Kalau dia baca bismillah, dia baca bismillah, dia pun berkumur. Kalau berkumur, dia pun masukkanlah air ke dalam hidungnya. Kemudian para ulama mazhab Syafi'i bincang, apakah berkumur dengan masukkan air dalam hidung? Masuk air dalam hidung tu pula, kita sedut air ke dalam hidung. Yang paling afdalnya kita sedut kuat-kuat. Sebab Nabi kata fabalighu fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman, maka bersungguh-sungguhlah kamu dalam beristinsyaq, melainkan jika kamu ini berpuasa, illa an takuna sha'iman. Berpuasa jangan sedut kuat-kuat, cukup sikit-sikit. Kemudian ulama kita galak kata mana lagi afdal? Mana lebih muakkad? Kumur ke masuk air dalam hidung? Di sisi ulama kita Syafi'iyah, dia kata masuk air dalam hidung lebih muakkad daripada berkumur. Maksud kata kalau tuan-tuan nak cepat ataupun air itu terhad, untuk kumur ke untuk masuk air dalam hidung, mana lagi besar, lagi banyak pahala? Masukkan air ke dalam hidung lebih besar pahalanya. Masuk air ke dalam hidung lebih besar pahalanya. Jadi lebih muakkad. Kenapa lebih muakkad? Kerana wujudnya khilaf di kalangan para ulama, adakah masuk air ke dalam hidung itu wajib ataupun sunat. Disebabkan berlakunya khilaf, disebut kaedah mazhab Syafi'i, apa sahaja yang satu mazhab kata sunat, satu mazhab kata wajib, dia lebih lagi muakkad daripada perkara yang semua ulama sepakat dia sunat. Berkumur, semua ulama sepakat dia sunat.
Okey. Masuk air dalam hidung ada khilaf. Ada yang kata wajib, ada yang kata sunat. Jadi di sini Syafi'i, benda yang ada khilaf wajib dan sunat, maka dia lebih muakkad, lebih digalakkan lagi daripada yang hukumnya sunat sahaja. Okey. Okey. Macam mana cara nak berkumur dengan masuk dalam hidung? Iaitu dia ada kaedah yang dipanggil tariqatul jam'i wal wasl. Satu ialah kaedah menggabungkan. Menggabungkan maksudnya gabungkan kumur dan juga masuk dalam hidung. Masuk tangan macam ni. Itu kaedah menggabungkan. Okey. 3 kali. 1. Pup. Pup. 2. Pup. Itu jamak wal wasl. Masuk air dalam itu, sedut air dalam hidung, masuk sekali kumur, dia pup. Sekali. Dia kumur, dia keluarkan air daripada mulut dia, dia ludah, kemudian dia hidung air. Itu dia panggil tariqatul jam'i, penggabungan. Dia gabung. Satu lagi dia panggil tariqatul fasli. Tariqatul fasli. Okey, tariqatul fasli iaitu apa dia? Dia pisahkan pertama umur. Kemudian istinsyaq. Okey, cara kedua ni macam mana? Dia ambil, dia kumur, saya masuk dalam hidung. Masuk air dalam mulut, kumur, masuk air dalam hidung. Masuk air dalam mulut, kemudian masuk air dalam hidung. Okey. Cara yang ketiga pula, dia kumur 3 kali. Kumur 1, 2, 3, kemudian masuk air hidung 3 kali. 1, 2, 3. Itu cara dia. Barakallahu fiik. Okey, jadi ada 3 cara tadi. Pertama, cara menggabungkan sekali umur dengan satu huruf. Dengan satu tangan tu. Okey. Cara kedua, dia pisahkan. Tetapi sekali lalu kumur masuk air dalam hidung. Kali kedua, kumur masuk dalam hidung. Kali ketiga, kali ketiga kumur masuk air dalam hidung. 3 kali. Cara yang ketiga, kumur 3 kali, masuk air dalam hidung 3 kali. Awak tangkap tak tiga-tiga cara tadi? Ketiga-tiga cara ni boleh. Okey. Cuma mana afdal? Yang afdal gabungan. Okey. Yang afdal gabungan. Sekali. Sekali. Yang satu cukup. Itu yang paling afdal. Itu yang paling afdal. Baik. Nah, itu yang sunat lagi. Apa lagi sunat? Seterusnya, kata Syekh, mashu jami'ir ra'si. Kita sapu seluruh kepala kita. Ini sunat. Ini berdasarkan hadis tadi lah. Abdullah bin Zaid. Nabi sapu. Dia tarik ke depan. Okay. Bagi wanita yang rambutnya panjang, maka tak perlu tarik ke depan. Cukup dia macam ni. Dia tak perlu tarik ke depan lagi dah. Tarik ke depan ni untuk orang yang rambut, macam orang lelaki lah rambut pendek. Macam ni. Tapi kalau orang tu rambut dia panjang, maka nak kena macam ni. Tolak ke depan, tinggal ke depan pula. Jadi macam hantu maklimah pula. Okay, ke depan. Tak perlu. Cukup sekadar untuk perempuan. Dia tak perlu tarik balik rambut dia sampai ke depan. Tak perlu.
Untuk perempuan cukup sekadar sapu sampai ke belakang. Perempuan yang rambut panjang lah. Kalau perempuan rambut pendek sama juga sunat juga dia. Dia ke depan balik. Okey. Jami' ar-ra's. Sunat muakkad ke sunat ni? Sunat muakkad. Sekali lagi, sapu seluruh kepala sunat muakkad. Ibn Syafi'i itu sunat muakkad. Kenapa muakkad? Sekali lagi. Kaedah dia apa dia? Perkara yang sunat, apa yang wajib, yang khilaf, yang ada padanya khilaf. Sebab ada khilaf. Sebagian ulama memandang bahawa wajib. Mazhab Malik dan mazhab Ahmad memandang wajib untuk menyapu seluruh kepala. Disebabkan wajibnya sapu seluruh kepala, sebagai ulama kata tadi, di sisi mazhab Syafi'i, dia jadi hukum sunat muakkad. Sunat muakkad. Ini kena faham masalah ni. Kita kena faham, bagi orang awam, faham bahawa sapu seluruh kepala itu sunat. Bukan wahabi. Setengah tu Allah, dia kata sapu kepala ni wahabi. La haula wa la quwwata. Mazhab Syafi'i kata dia sunat muakkad. Kemudian mashul udhunain, sapu menyapu telinga. Itu hukumnya sunat juga. Di sisi mazhab Syafi'i. Kenapa? Mazhab Syafi'i dia bezakan telinga dengan kepala. Dan perbincangan dia panjang dalam kitab Al-Majmu'. Dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi dia bagi hujah Mazhab Syafi'i yang membezakan kepala dengan telinga. Dia kata kalau telinga tu termasuk daripada kepala, kalau isu telinga termasuk daripada kepala, kalau kita kata pegang kepalamu, dan kita pegang telinga, dia tak kena dari segi bahasa. Kita letak tangan pada kepala awak, kemudian letak tangan dekat telinga, boleh ke? Sebab dia kata kalau orang kata telinga tu sebahagian daripada kepala, jadi macam itu tak. Kepala tu kepala, telinga telinga. Ya, walaupun telinga tu dalam seluruh kepala, tapi wajah pun dalam kepala juga. Mata pun kat kepala juga. Jadi apa maksud ra's? Ra's ni kepala kat sini. Ra's, kepala ni, bahagian yang tempat tumbuhnya rambut. Okey. Tempat tumbuhnya rambut itulah kepala. Maksudnya bagi orang yang normal, tempat tumbuh rambut tu itulah namanya kepala. Jadi kena sapu seluruh kepala, itu yang sunat. Telinga tak termasuk. Ulama Syafi'i kata telinga tak termasuk. Jadi telinga tu hukumnya sunat yang lain. Hukumnya sunat yang tersendiri. Sunat yang tersendiri. Kemudian bincang, apakah menyapu telinga ni 3 kali ke sekali? Yang ni jadi. Okey. Di sisi mazhab Syafi'i sunat 3 kali. Sama juga macam kepala tadi. Sunat 3 kali. Okey. Sunat 3 kali. Jadi nampak macam berbeza dengan hadis ni. Sebab Nabi kat sini Nabi sapu kepala sekali. Maka ulama Syafi'i kata Nabi sapu kepala sekali tu Nabi nak tunjukkan yang wajib sapu sekali. Nak kata macam tu. Sebab sabit daripada hadis riwayat Abu Daud, Nabi sapu kepalanya 3 kali. Atas sebab itulah mazhab Syafi'i kata disunatkan sapu kepala 3 kali. Okey. Asy-Syalbani rahimahullah ta'ala ada satu pendapat ni. Dia kata apa? Dia kata sekali-sekala kita buat 3 kali, sekali-sekala kita buat sekali. Supaya dapat sunnah dua-dua sekali. Okay. Wallahu ta'ala alam bishawab. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ulama yang kata sapu 3 kali tu, dia kata hadis tu tak sahih. Ada yang kata pula hadis tu bertemu dengan hadis yang sekali. Ala kulli hal, di sisi mazhab Syafi'i kata disunatkan sapu kepala 3 kali. Kemudian yang sunat lagi, takhlilul lihiyatil kathah. Ya, kita masukkan tangan, jelat-jelat jari dalam janggut yang tebal. Jelat-jelat jari dalam janggut yang tebal. Jadi sunat juga. Macam saya, janggut saya nipis, saya wajib jelat-jelat jari. Jadi janggut saya ni nipis, jadi saya wajib masukkan. Tapi orang yang janggut yang tebal, macam Ustaz Syafiq Wasalamah, tebal janggut dia, maka hukum dimasukkan, hukumnya sunat. Kemudian takhlilul asabi' war rijlain. Apa takhlil? Iaitu kita menyelat-nyelat jari.
Minal khalf, daripada belakang macam ni. Katakanlah kaki, kita buat macam ni, selat-selat jari. Okey, kita selat-selat, kita celah-celahkan jari. Basuh tangan kan? Kita buat macam ni. Jadi kalau kaki, kita selat-selat jari. Kita boleh. Okey. Tetapi dalam masalah ini kita kata, kalaulah tanpa menyelat-nyelat jari itu air tak sampai kepada celah-celahan kaki. Sebab ada setengah orang dia celahan dia besar. Setengah orang dia punya celahan kaki dia padat, dia kaki dia rapat jari-jari kaki. Saya boleh kembangkan. Dan setengah orang rapat. Kalau kaki dia jenis yang jari-jari dia rapat, air tak boleh tembus, maka ketika itu wajib dia selatkan jari. Wajib dia menyelat-nyelatkan jari. Dengar ni. Apa hukum menyelatkan jari? Hukum asal menyelatkan jari sunat. Namun kalaulah air tidak sampai kepada celahan kaki melainkan terpaksa dengan menyelat-nyelat. Menyelat-nyelat tu maksudnya apa? Kita ni lah. Mencelah-celahkan jari itu, maka hukumnya wajib. Okey. Kalau ketika itu hukumnya wajib. Sama juga dengan adal, menyapu, menggosok. Apa hukum gosok ketika wuduk? Apa hukum ketika gosok? Okay. Kalau kita ratakan air, kan ratakan dengan gosok. Adal hukumnya sunat. Tetapi kalau tanpa gosokkan itu air tak sampai, katakan ada benda, kita kena gosok, baru air itu sampai, maka ketika itu gosok tu wajib. Faham tak? Okey. Jadi kata kalau anak kita kadang-kadang kan dia wuduk, budak-budak kan dia wuduk, dia letak air, dia tak gosok pun. Sah tak? Sah. Sebab apa? Maksud wuduk ialah meratakan air pada anggota badan yang diwajibkan. Dia kata, gosoklah. Sunatnya ayah. Boleh. Sunat, hukumnya sunat. Cuma apa dia? Kalau dengan gosokkan itu, tanpa gosokkan air tak sampai, hukumnya wajib. Yang ke-8 yang sunat ialah taqdimul yumna 'ala al-yusra, memulakan yang kanan daripada yang kiri. Berdasarkan hadis Aisyah yang kita akan baca lepas ni. Hadis Aisyah yang kita akan baca lepas ni iaitu Nabi SAW ya'jibu tayammul. Nabi suka at-tayammul fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'ni kulli. Jadi Nabi suka memulakan dengan yang kanan. Nabi suka memulakan yang kanan. Dia sebut suka memulakan yang kanan, itu menunjukkan bahawa dia sunat. Jadi dia memulakan, maksudnya dia adalah sunat. Tetapi kena ingat, dalam basuhan wuduk tu ada yang disunatkan sekali, dia tak sunatkan kanan dan kiri. Apa dia? Ketika mula-mula sekali basuh tangan tadi. Okey. Setiap anggota yang ada pasangan kanan, kiri, tangan kanan, tangan kiri, maka kita sunatnya mula daripada kanan. Kecuali pada yang mula-mula tadi. Kecuali pada basuhan yang mula-mula kan, Nabi tuangkan air kat tangan ni, kemudian Nabi gosok. Itu disunatkan sekali. Yang afdalnya sekali. Maksudnya kita basuh dua-dua sekali serentak. Bukan tangan kanan dulu, tangan kiri. Ketika wuduk, yes, kita basuh tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Tapi ketika membasuh tangan yang mula-mula tu lepas baca bismillah, yang sunatnya ialah kita basuh sekali. Kita basuh serentak. Kemudian seterusnya ialah yang ke-9, al-muwalah. Al-muwalah. Al-muwalah ni apa dia? Iaitu kita berturut-turut. Yang ni berturut-turut. Tadi tertib kan? Berturut-turut hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Mazhab Syafi'i, pendapat yang lama mazhab Syafi'i kata hukumnya fardu, berturut-turut. Tapi pendapat yang mutaakhir, pendapat dia qaulul jadid, pendapat yang baru mengatakan hukumnya adalah sunat.
Okey. Adapun di sisi mazhab Ahmad bin Hanbal, hukumnya fardu berturut-turut. Okey. Hukumnya fardu berturut-turut. Okey. Fardu berturut-turut. Di sisi mazhab Syafi'i kata tidak fardu. Tertib fardu, berturut-turut tidak fardu. Okey. Cuma dalam ada satu kes, ada beberapa kes yang di mana berturut-turut jadi wajib. Bila tuan-tuan? Itu jadi wajib. Yang pertama, kalau dia ada penyakit kencing tidak terus, namanya kencing susul bau, itu kencing sentiasa keluar. Ataupun yang seumpama dengan ialah perempuan yang istihadah. Perempuan yang istihadah, susul baul atau perempuan yang istihadah berturut-turut ketika ambil wudu, hukumnya wajib bagi mereka. Berturut-turut ambil wudu, hukumnya wajib bagi mereka. Okey. Berturut-turut wajib. Bagi siapa? Pertama, bagi orang yang ada sulusul baul, ada kencingnya tak terus, sakit kencing dia biasa keluar. Ataupun yang seumpama dengannya lah, seperti orang yang istihadah. Okay, ataupun orang tu dia nak operation, dia masukkan, ataupun dia ada penyakit kan, dia masukkan apa saluran kencing tu, dia masukkan dalam kemaluan ni, kemudian beg air kencing kat luar. Air kencing tu sentiasa dia keluar, betul tak? Dia tak ada waktu tertentu, dia tak ada waktu kencing dia. Air kencing tu sentiasa keluar. Biasa orang kena prostat, masalah prostat. Macam bapak saya dulu, arwah bapak saya, macam tu. Dia kena bawa beg kencing dia tu, ke mana-mana dia pergi. Okay. Dia bawa beg kencing dia tu, dia sembahyang apa semua. Cuma dia wajib ambil wudu setiap kali solat. Dan wajib bagi dia berturut-turut. Dia tak boleh dah basuh muka kena tangguh, kena basuh tangan kena tangguh, tak boleh. Okey, tak boleh. Sebab apa? Sebab bila susul baul, bila dia sentiasa kencing, kalau dia keluar seolah-olah terbatal. Jadi dia kena buat sekali. Kena buat sekali apa? Supaya itu keringanan yang diberikan kepada dia. Dia kena buat sekali. Supaya dia tak terbatal, supaya, dan dia hanya dibolehkan untuk apa dia, untuk membolehkan dia solat saja. Untuk membolehkan dia solat. Sebenarnya hadas dia tak terangkat pun, tapi dia beri keringanan untuk membolehkan dia solat. Untuk membolehkan dia solat. Dia terangkat dengan sekali saja. Okey. Yang kedua, bila waktu solat dah apa dia, dah tinggal beberapa minit, maka ketika itu dia wajiblah. Nanti kalau dia tangguh-tangguh, maka terlepas waktu solat, maka dia berdosa. Maka ketika itu wajib dia berturut-turut. Subuh 6.58, katalah 6.56 dia punya syuruk. Dia bangun 6.50, dia nak pula buat tangguh-tangguh pula, basuh muka nak tunggu kejap, tak boleh. Sebab masa dia dah terhad. Yang seterusnya ialah at-taslis, iaitu dia buat 3 kali tadilah. Setiap anggota dibasuh 3 kali kecuali muka. Okey. Tetapi ada waktu yang dia tak wajib buat, dia tak sunat buat 3 kali. Iaitu kalau dia buat 3 kali, dia terkeluar daripada waktu solat. Ketika ni tak sunat, dia basuh 3 kali. Maksudnya kalau dia basuh 3 kali menyebabkan tak sempat dia nak solat, waktu solat dah terkeluar, ketika itu tak wajib dia tak sunat dia buat 3 kali. Dah terlambat nak sembahyang, dah lambat dah ni. Dia nak basuh lagi 3 kali. 1, 2, 3. Dan kita kena ingat zaman tu pula zaman tak lepas. Nak tuang 1, 2, 3. Jadi ketika tu lambatkan, menyebabkan dia akan terlewat solat. Ketika itu tak sunat dia basuh 3 kali. Yang kedua masa bila tak sunat, iaitu ketika air sedikit hanya cukup untuk basuhan yang sekali.
Maka itu tidak sunat dia basuh 3 kali. Tidak sunat dia basuh 3 kali. Okey. Yang terakhir sekali ialah lepas ambil wuduk dia membaca doa. Okey. Dia baca doa. La ilaha illallah wahdahu man minkum yatawadda wa yublughu al-wudu'a aw yuhsinu al-wudu'a thumma yaqul la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat lahu abwabus sama abwabul jannati thamaniyah yadkhulu ayyuha syaa. Akan terbukalah pintu syurga yang 8, maka dia masuk ke syurga ke mana-mana saja mana pintu yang dia nak. Ini baca apa? Baca doa wuduk ni, insya-Allah. Kemudian dia solatlah 2 rakaat. Solat sunat wuduk. Okey, solat sunat wuduk berdasarkan hadis yang kita baca ni, iaitu apa dia? Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma yusalli rak'atain thumma yusalli rak'atain. Sebenarnya dia solat 2 rakaat lam yuhaddith fihi ma nafsahu. Ya, hadis ni kita jumpa lah kan. Amin kan. Thumma wa lam yuhaddith fihi ma nafsahu. Tidak dia bersembang lagi dengan dirinya. Akan terhapuslah dosa-dosanya yang lalu. Okey. Kan? Tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'ataini. Solat 2 rakaat. La yuhaddith fihi ma nafsahu. Dan dia tidak berbicara antara keduanya, maka dia amalkan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka inilah yang antara yang sunat di dalam wuduk. Solat sunat, segala yang sunat di dalam wuduk. Barakallahu fiik. Apa pula perkara yang membatalkan wuduk? Jadi secara pantas saya ke 15 minit lagi. Perkara batal wuduk pertama ialah keluarnya sesuatu cecair, keluarnya angin atau sesuatu daripada kubul dan bubur. Keluarnya sesuatu daripada kubul dan bubur. Okay. Keluarnya sesuatu daripada kullu ma kharaja minas sabilain. Apa saja yang keluar daripada 2 jalan, kubul dan bubur. Okey. Okey. Itu yang pertama. Kentut, kencing, buang air besar, apa saja yang keluar. Kullu ma kharaja minas sabilaini, apa saja yang keluar daripada 2 jalan ini, maka dia membatalkan al-wudu. Itu yang pertama. Yang kedua, an-naum, tidur dalam keadaan tidak tetap punggungnya. Kalau tidur dalam keadaan tidak tetap punggungnya, maksudnya punggung tu kena tetap. Kalau dia tidur mengiring, maka tidurnya membatal. Dan tidur ni pula adalah apa dia? Awal maksud tidur iaitu la yash'ur bima yakhruj minhu. Maksudnya hilang hawas dia. Jadi tidur, apa beza tidur dengan mengantuk? Tidur ialah hilang dia punya panca indera. Maka itu namanya tidur. Jadi kalau dia duduk, dia tak dengar apa langsung imam khutbah, dia dah iqamah dah. Dah iqamat dah. Allahu Akbar, tidur lagi. Maka itu namanya tidur. Tapi kalau dia dengar tak dengar, dia ngantuk. Dia cuma tak apa nak faham sangat. Tapi dia dengar, dia mengantuk. Okey? Tapi bila imam baca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, dia bangga. Al-mu'min amin, 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 amin. Tapi macam dia mengantuk. Ataupun dia mengantuk. Macam tu kemudian terangguk-angguk kepala dia mengantuk. Kemudian iqamah, Allahu Akbar, dia bangun. Maka itu mengantuk.
Tidur ni doze off, putih kata. Dalam mazhab Ahmad, kalau tertidur langsung batal. Dia tak kisahlah tidur tetap punggung ke tak punggung, apa saja tidur yang menghilangkan hawas, iaitu menghilangkan panca indera kita, pendengaran, maka itu membatalkan. Ada pun mazhab Syafi'i. Ya, tidur membatalkan, tapi tidur tetap punggung tidak membatalkan. Dia duduk dalam satu tempat yang tetap tidak membatalkan. Okey, itu yang kedua. Dan sebagai ulama Syafi'i kata, apa dia mimpi, apa dia tidur, iaitu dia ada dhabitul naum ar-ru'ya. Ya, dia mimpi. Dia boleh termimpi dalam tidur. Maka itu tidur. Kalau dia syak, dia tertidur ke dia masih mengantuk, maka kita ambil hukum mengantuk. Okey. Habis tu, kenapa dikecualikan mazhab Syafi'i duduk? Sebab kalau dia duduk, dia sedar apa yang terkeluar dari punggung. Kalau dia duduk tidur tak punggung, dia terkentut, dia akan tersedar sebab punggung dia telah tetap. Tapi kalau dia tidur macam ni sengit, angin terkeluar dengan tidak ada apa-apa halangan, maka dia tak sedar. Oleh sebab itulah mereka kata tidak tidak membatalkan wuduk kalau tidur tetap punggung. Apa dalilnya? Hadis dalam Sahih Bukhari. Kalau kita baca Syafi'i ada dalil ke dalam masalah? Ada hadis Sahih Bukhari. Iaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum, dia tunggu Nabi nak sembahyang Isyak. Mereka duduk sampai Nabi SAW, sampai ada sahabat tu sampai terangguk-angguk tidur. Sampai ada yang berdengkur. Sampai ada berdengkur, tidur berdengkur. Tapi bila Nabi sampai, mereka terus bangkit dan terus solat. Jadi nampak tak sahabat tidur sampai berdengkur. Sampai dah kepala dia dah terhangguk-hangguk ke kanan dan ke kiri. Maka, tapi para sahabat bila Nabi sampai terus solat tanpa ambil wuduk yang baru. Acara saya itulah mazhab Syafi'i, dia ambil pendapat kata kalau duduk tetap punggung, maka dia tidak membatalkan wuduk. Cuma disunatkan bagi orang yang tidur dengan tetap punggung tadi untuk ambil wuduk. Disunatkan. Lakin al-fuqaha Syafi'iyah qalu istahabba liman nama ala tilka al-halah ay yatawadda. Tetapi disunatkan, digalakkan. Maka digalakkan dia. Betul ada kaedah dalam mazhab Syafi'i. Kata apa? Setiap perkara yang ulama khilaf tentang adakah dia batal atau tidak batal. Dan mazhab Syafi'i kata tak batal, maka hukumnya sunat ambil wuduk. Okey. Satu perkara ni kaedah mazhab Syafi'i. Satu perkara yang ada khilaf, ulama lain kata batal, ulama Syafi'i kata tak batal, maka sunat kita ambil wuduk. Contohnya, makan daging unta. Mazhab Hanbali kata batal. Mazhab Syafi'i kata tak batal. Sunat tak ambil wuduk? Sunat ambil. Sunat. Nampak tak? Kat situ kita kena faham. Okey, sebab apa? Sebab kurus daripada khilaf. Kita nak keluar daripada khilaf. Seterusnya yang ketiga, zawalul aql, hilang akal. Ini dikiaskan dengan tidur. Maksudnya dia gila sebentar, okay, atau dia pengsan, maka batal. Hilangnya akal batal wuduk. Yang keempat, menyentuh wanita tanpa hail, tanpa ada lapik, al-ajnabiyah. Dan sentuh pula dalam masalah wanita, sentuh wanita ni mana-mana sentuhan.
Okay. Mana-mana. At-talaqi bila ha'il. Apa persentuhan? Bukan semestinya sentuh dengan tangan. Betul. Okey. Naam. Jadi pertama, yang kedua, al-lamsu min ar-rajul li imrah ayu mukhtalifain al-jinsain. Yang kedua, sentuhan itu berbeza jantina. Yang ketiga, ayakun al-lamis wal malmus balagha had syahwah. Had syahwat, sampai pada had syahwat. Had syahwah, iaitu pada yang dia kata umur yang sampai kepada had syahwat. Iaitu ayakun al-lamis wal malmus, yang menyentuh dan yang disentuh balagha had syahwat. Itu had syahwat. Maka bukan semestinya baligh. Dengar ni. Bukan semestinya baligh. Kalaulah dia sentuh budak 11 tahun, budak perempuan 11 tahun tu belum baligh lagi. Tapi dia ada syahwat, batal. Had syahwat. Okey, had syahwat batal. So dia kata haddul bulugh, dia kata laisal maqsud haddul bulugh, ay umur. Pada had yang dia dah ada nafsu, maksudnya kalau disentuh tu dah ada bernafsu, maka batal wudu. Yang keempat, dia bukan mahram dia lah, ghairul maharim. Iaitu orang yang kita haram, orang yang kita bukan haram menikahinya. Okey. Perempuan luar lah, al-ajnabi, perempuan luar. Siapa dia? Kalau kerana nasab ada 7, kerana menyusu ada 7, dan juga kerana perkahwinan ada 4. Apa dia? Kerana nasab ada 7. Siapa dia? Al-um, ibu. Yang kedua, al-bint, anak perempuan. 3, al-ukht, adik-beradik perempuan. Yang keempat, al-amah, al-ammah. Amah tu hamba. Al-am wa ammatukum, ammatun. Itu makcik sebelah ayah. Yang kelima, makcik sebelah ibu. Kemudian anak perempuan, adik-beradik lelaki, anak perempuan, adik-beradik perempuan. Anak adik-beradik lah. Anak saudara. Orang Melayu pun panggil anak saudara kan. Anak buah pun ada anak saudara. Anak buah kita. Salah. Anak adik-beradik kita lah. Yang 7. Jadi kita tak boleh kahwini mereka. Yang 7 disebabkan keturunan nasab. Yang 7 disebabkan penyusuan. Siapa dia? Ibu susu. Anak perempuan susuan. Anak susuan dia lah. Yang perempuan. Al-ukh, adik-beradik susu. Maksudnya makcik susu. Makcik susu. Ada makcik susu. Maksudnya adik-beradik kepada ibu susu. Al-khalah, adik-beradik kepada bapa susuan. Maksudnya suami kepada yang menyusukan kita adik. Tak boleh. Anak kepada adik-beradik susuan. Okey. Begitu juga anak adik-beradik susuan lelaki dan anak kepada adik-beradik susuan yang perempuan. Dia sama macam nasab juga, cuma beza dia susuan. Sama macam nasab juga, tapi bezanya susuan. Yang disusukan. Dia kata yuhramu min ar-radha'ati ma yuhramu min an-nasab. Diharamkan bagi orang yang penyusuan itu sama apa yang diharamkan pada nasab. Kemudian al-musaharah. Al-musaharah itu kerana perkahwinan. Diharamkan berkahwin kerana sebab perkahwinan. Apa dia? Pertama, ibu pada isteri kita lah. Kemudian anak kepada isteri kita daripada perkahwinan yang sebelumnya. Ar-rabibah dengan rabai. Anak perempuan isteri kita daripada perkahwinan dia yang sebelum. Sekiranya telah berlaku jima' lah. Sekiranya telah berlaku jima'. Wa zaujatu abika
dan juga isteri kepada ayah kita kahwin lain. Tak boleh juga kita kahwin dengan dia. Wa zaujatu ibnika, dan juga isteri kepada anak kita, menantu kita daripada darah kita. Ingat menantu kita daripada darah kita. Maksudnya isteri kepada anak lelaki kita daripada darah kita. Kalau anak lelaki itu bukan darah kita, anak kepada isteri kita daripada perkahwinan lain, isteri dia tu kita boleh kahwin. Isteri tu kita boleh kahwin. Yang ni kalau daripada darah kita, daripada darah. Okey. 6. Baik. Okey. Adapun kalau terkena selain daripada kulit, yang membatalkan tu adalah kalau terkena kulit. Kalau terkena selain daripada kulit, seperti terkena rambut atau terkena kuku, maka tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Okey. Ada soalan? Saya kumpulkan dulu. Last sekali. Last kemudian yang terakhir sekali, masul farj. Okey. Masul farj, iaitu kita memegang kemaluan. Menyentuh kemaluan. Okey. Beza sentuh wanita tadi dengan sentuh kemaluan, sentuh wanita mana-mana bahagian kulit batal. Adapun sentuh kemaluan ialah disentuh dengan tapak tangan. Nah, itu batal. Bila kita tersentuh dengan tapak tangan, apakah dia maksud tapak tangan? Kata para ulama, kalau kita tutupkan tangan kita sebegini, mana kawasan yang tertutup tu, nampak tak? Nampak tak? Kamera, nampak tak? Tertutup. Mana kawasan yang tertutup, itulah dia yang kalau kita sentuh kemaluan kita, maka dia batal. Jadi kalau sentuh kat sini, batal tak? Tak. Sentuh sini, batal tak? Tak batal. Sentuh sini, batal tak? Tak batal. Jadi kalau kita sentuh kemaluan dengan kawasan ni, so kadang-kadang sekarang kita fikir sebut disentuh dengan perut tangan. Kalau perut tangan, nanti orang silap faham kawasan ni dia yang batal. Tak, yang batal tu ialah seluruh kawasan ni. Macam mana? Kita tutup tangan kita macam ni. Dan kawasan yang tertutup tu, yang tak nampak tu, itulah dia kawasan dipanggil perut tapak tangan. Dan perut tapak tangan. Okey. Okey. Masalah. Okey. Kemudian dalam masalah ni dia kata ada beza, apakah perbezaan sentuh wanita dengan sentuh kemaluan? Kat sini saya sebutkan 5 perbezaan. Perbezaan yang pertama, dalam menyentuh lelaki, dia mesti ada perbezaan, sentuh wanita perbezaan lelaki betina, itu membatalkan. Adapun menyentuh kemaluan tidak disyaratkan. Katakanlah kita pegang kemaluan anak kita yang kecil, kita basuh kemaluan dia. Okey? Ibu basuh kemaluan anak perempuan ni, batal tak? Batal. Okey. Okey. Yang kedua, sentuh wanita membatalkan wuduk penyentuh dan orang yang disentuh. Katakanlah saya dekat tol, saya ambil duit, saya bayar tol. Kali saya tersentuh tangan perempuan, wuduk saya batal, penjaga tol tu pun, pekerja tol tu pun batal. Itu dalam masalah sentuh lelaki perempuan. Tetapi dalam menyentuh kemaluan, yang batal ialah si penyentuh, yang disentuh tak batal. Allahu Akbar. Okey. Nampak? Ini nama Syafi'i. Apa dia? Kalau sentuh kemaluan, yang menyentuh si penyentuh batal, yang disentuh tak batal. Dia katakan ada doktor, soal doktor. Doktor tu dia doktor kisahlah tu lelaki-lelaki ke perempuan ke, doktor tu dia pegang kemaluan tanpa lapik. Biasa doktor pernah lapik kan, tapi tak tahulah. Tak lapik. Maka orang sakit tu tak batal wuduk dia.
Yang menyentuh tu yang batal. Doktor tu laki dengan laki. Tapi kalau doktor tu perempuan, sentuh kemaluan lelaki tanpa lapik, dia ada 2 kali batal lah. Satu berbeza, yang Tina tadi sentuh, yang kedua sebab dia menyentuh kemaluan. Yang keempat, sentuh wanita tadi tidak terhad pada perut tapak tangan. Ada sentuh wanita yang lain yang terhad pada dengan tapak tangan. Yang kelima, beza dia, sentuh wanita yang berlainan jantina tadi mesti pada had yang syahwat. Tetapi kalau yang bab sentuh kemaluan tu bukan had syahwat pun batal juga. Tadi kita basuh kemaluan anak kita umur 2 tahun. Mana ada syahwat? Batal tak? Batal juga. Batal juga. Masya Allah. Masya Allah. Jadi faham ni? Betul? Kalau tak faham kita tanya soalan. Nanti saya cuba jawab dulu apa soalan yang ada. Yang ada sekarang. Tidur terlentang batal. Punggung tetap tu tidur duduk maksudnya. Macam mana dia tidur? Macam mana dia tidur terlentang? Punggung tetap dia tu ialah mesti sebut macam mana kedua punggung atas dan dia punya lubang dia tu menghadap ke bawah. Sebab apa? Dia tujuan dia adalah supaya dia tersedar bila dia terkentut. Kalau dia tidur terbaring macam ni, sebenarnya lubang punggung tu terbuka, tak tertutup. Jadi kita lubang punggung tu yang mesti dia ke bawah. Dia ke bawah. Okey. Okey. Kalau saya nak lukiskan, lukis pula ustaz. Okey. Contohnya kalau dia mesti macam ni, rantai tu mesti punggung dia macam tu. Dia punya ni ke bawah. Kalau dia tidur, punggung dia macam ni, kaki dia. Lagi lubang punggung dia kat sini. Kalau dia tidur baring. Rentang. Lubang punggung dia tak tertutup. Macam ni baru tertutup. Dia duduk bersila contohnya. Yang ni baru maksudnya tidur yang tetap punggung. Faham tak? Okey? Itu maksudnya. Maksud Inggeris ni. Okey? Terus lagi. Ustaz, rumah sekarang bathroom sekali dengan toilet bowl. Boleh baca bismillah? Boleh baca bismillah dalam toilet bowl. Kalau tak ada tahi apa semua kencing semua dalam tu. Toilet tu bersih. Boleh baca bismillah. Jadi anda pastikan, anda tanya Syekh Salim bin Hilali, anda tanya para ustaz semua, Syekh Saleh Usaimi juga memandang sedemikian. Dia kata boleh. Kalau toilet tu tak ada najis apa semua bersih, toilet rumah itu bersih. Tapi kalau masuk toilet yang memang dah ada orang tengah kencing, toilet awam tu kan, ada orang tengah kencing, ada orang tengah buang air besar, ada najis lagi dalam tu semua, kita tak boleh kita sebut bismillah dalam tu. Maka sebut dalam hati je lah. Macam mana? Atau sebut dalam hati sahaja. Atau membaca bismillah awal-awal sebelum masuk. Bagaimana ada orang yang ambil wuduk di rumah kemudian basuh kaki di masjid? Boleh, sah wuduknya. Sebab tidak ada syarat berturut-turut. Dia ambil wuduk sampai kat dia sapu telinga. Sekali bila sampai kaki, air tak ada. Air tak ada. Dia pun bawa kita pergi masjid, dia basuh kaki. Sah tak wuduk dia? Sah. Sebab dalam mazhab Syafi'i tidak disyaratkan, tidak wajib berturut-turut sunat. Lepas tu nanti kita akan tengok dalam bab tayamum nanti. Kalau dia dah pakai kat tayamum, dia dah pakai kat tayamum. Dalam bab sapu atas khuf nanti, kita akan masuk dalam bab. Dia sapu atas khuf, katakanlah dia tak batal, tapi waktu khuf tu dah tamat. Waktu khuf tu dah tamat. Maka dia buka khuf, dia hanya masuk kaki saja. Nanti kita akan cerita nanti lah, insyaAllah. Ya. Katakanlah waktu khuf dia tamat zuhur, pukul 1 waktu khuf dia. Tapi dia tak kencing, tak berak lagi, tak apa lagi. Tak kentut, maknanya tak batal dengan pembatal wuduk. Sampai pukul 1 waktu khuf dia kena buka kasut dia. Adakah dia kena perlu ambil wuduk baru? Tak perlu, sebab dia wuduk dia tak batal lagi. Dia tak batal kerana pembatal yang lain. Dia hanya waktu khuf tu dah tamat, dia tak ada sapu atas khuf lagi dah. Jadi dia buka kasut dia, dia hanya basuh kaki dia. Sedangkan wuduk yang dia ambil tu pagi tadi.
So apa yang dia wuduk kan sehari semalam? Nah, itu contoh kita kata tidak disyaratkan untuk apa tadi? Untuk berturut-turut. Okey, jadi soalan tak? Dah habis. Habis? Ada soalan lagi ke? Syekh Imran? Tak ada. Tak ada dah. Barakallahu fikum. Cukup sekali ini. Naktafi bihadzal qadr. Qulu ma sami'tum. Qultu ma sami'tum. Wa subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.